Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Zami. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak-anak muridku anak-anak murid cemerlang dalam sajian matematik, anak-anak murid yang soleh dan soleha, anak-anak murid yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik murid-murid, kita sambung pelajaran kita iaitu selesaikan masalah melibatkan tajuk ruang. Dalam ruang tahun 4 kita belajar apa? Kita kenal sudut, kita kenal garisan, kita kenal perimeter, luas dan isi padu. Jadi malam ni kita sampailah tajuk apa ni, kemahiran yang terakhir dalam tajuk ruang iaitu selesaikan masalah. Jom kita tengok sama-sama apa penyelesaian masalah, kemahiran yang terlibat dalam penyelesaian masalah yang ada dalam buku teks kita ni. Kita fahamkan sama-sama, kita selesaikan sama-sama. Baik. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 211 kalau nak tengok pada buku teks. Okey, muka surat 211. Kalau nak tengok pada skrin cikgu pun boleh, sama je kalau nak isi kandungan dia, cikgu ambil daripada buku teks. Okey, jom. Kita pergi Baik. Penyelesaian masalah yang pertama dalam buku teks kita, ada gambar kandang tu Nampak tak? Boleh nampak Baik, gambar menunjukkan kandang lembu. Okey, gambar menunjukkan kandang lembu yang berbentuk segi empat sama. Segi empat sama. Zaini hendak menggantikan pagar di sekeliling kandang itu. Okey, maksudnya dah ada pagar ni tapi dia nak tukar pagar ni, kandang ni, dia nak tukar yang baru. Jadi dia kata apa? Panjang pagar, panjang satu sisi. Masa awak dah ajar 2, awak dah belajar dah sisi. Dalam bentuk 3D, dalam bentuk 2D. Ingat lagi tak awak belajar dekat tahun 2? Okey, sisi lurus, sisi yang kat tepi dia. Okey, sisi lurus. Okey, tepi ni kita panggil sisi lah. Okey, panjang satu sisi kandang ialah 16 meter. Maksudnya yang ini ni, tepi ni 16 meter setiap satu dia. Okey, baik, soalan pertama dia tanya apa tu? Berapakah jumlah panjang pagar? Soalan yang kedua dia tanya hitung luas kandang lembu. Okey, jom kita fahamkan sama-sama. Okey. Baik, jom kita fahami soalan ni. Okey, dia kata kandang itu berbentuk segi empat sama. Bila dia kata kandang itu berbentuk segi empat sama, panjang satu sisi itu 16 meter. Kemudian dia suruh cari jumlah panjang. Kemudian dengan maklumat itu dia suruh cari luas kandang. Baik. Ini dia. Baik, kita tengok sama-sama. Okey, kita lukiskan gambar segi empat sama. Kenapa kita lukis gambar segi empat sama? Sebab dia kata tadi panjang satu sisi itu 16 meter kan? Segi empat sama betul. Murid-murid nampak tak tanda warna merah ni? Nampak. Cikgu dah pernah terangkan kan apa maksud dia ni? Kalau ada simbol ni, maksudnya panjang yang bertanda merah ni adalah sama dengan yang ukuran bawah ni. Itu maksud simbol tanda calit tu. Kalau ada satu calit, tempat lain ada, dia nak bagi tahu kita kalau tanda calit ni kat sini dia tulis 16 meter, yang setiap ada tanda calit ni 16 meter. Tapi murid-murid kalau dia tak letak tanda calit ni pun, kita dah tahu dah apabila segi empat sama. Apa dia ciri-ciri dia? Apa ciri-ciri dia? Semua sisi apa dia? Semua sisi sama panjang. Itu segitiga sama, segi empat sama. Okey, dia punya semua sisi sama panjang. Itu kita kena tahulah ciri-ciri segi empat sama. Masa awak dah ajar 2, awak dah kenal dah segi empat sama. Masa dah ajar 1 lagi sebenarnya awak dah belajar dah segi empat sama ni. Jadi ciri-ciri semua sisi sama panjang. Okey, baik. Okay, so kita dah tahu, kita dah fahamkan soalan, kita dah fahamkan dia punya soalan. Okey. So sekarang tadi soalan pertama dia tanya apa tadi? Soalan pertama dia tanya apa tadi? Ni dia. Okey, soalan pertama dia tanya apa? Ni. Berapakah jumlah panjang pagar? Maksudnya dia minta keliling, betul tak? Keliling pagar ni betul tak? Betul. Kalau keliling tu apa nama dia dalam konsep ruang yang kita belajar? Apa konsep dia?
Apa murid-murid? Ukuran keliling, apa nama konsep dia? Perimeter. Perimeter. Okey, perimeter ke perimeter ke? Asalkan awak faham maksud perimeter tu jadi perimeter tu apa dia? Ukuran sekeliling. Sorry. Jadi sekarang kita nak cari perimeter ukuran sekeliling tu, kita kena tambahkanlah. Panjang kita 16 meter tambah 16 meter tambah 16 meter tambah dengan 16 meter. Cikgu, 16 meter ni dia tambah berulang-ulang lah cikgu. Kalau saya nak tukarkan jadi ke operasi darab boleh ke? Boleh. 16 meter darab 4. 16 meter darab 4. Cikgu kalau saya nak buat tambah 16 tambah 16 pun boleh. 4 darab 6, 24 betul? Betul. 4 darab 1, 4 tambah 2, 64. Jadi, berapa panjang pagar yang nak kena tukar baru? 64 meter. 64 meter. Baik Jelas Boleh? Yes. Okey, itulah panjang perimeter ataupun ukuran keliling bagi pagar yang baru nak ditukar. Okey, soalan B pula macam mana soalan B? B tanya apa tadi? Manakala B tanya apa? Luas kandang lembu. B pula dia kata apa? Kandang lembu yang sama tadi tapi sekarang dia nak luas pula. Okey, cuba kita tengok kandang kita berbentuk apa? Segi 4 sama. Segi 4 sama. Baik murid-murid, dalam tajuk luas, dalam tajuk luas dalam kemahiran luas, murid-murid hanya ada 2 formula luas. Satu luas segi 4, satu lagi luas segi 3. Luas segi 3. Tak kira lah segi 3 tu macam mana, segi 4 tu segi 4 tepat ke segi 4 sama? Dia sama je. Kalau luas segi 4, panjang darab lebar. Kalau luas segi 3, tapak darab tinggi bahagi 2. Ingat sampai bila-bila ni. Okey, boleh? Okey, jadi sekarang kita nak kira luas, hitung luas kandang lembu. Kandang lembu kita berbentuk apa? Segi 4 sama. Maka kita kena guna luas apa? Luas segi 4 sama. Luas segi 4. Akif, dia tak ada luas segi 4 sama ke luas segi 4 tepat? Dia tak ada. Kalau dia segi 4 tepat ke, dia segi 4 sama ke, kita gunakan formula luas segi 4. Okey? Jelas baik, jadi apa darab apa? Panjang darab Lebar. Okey, berapa panjang dia untuk kandang lembu ni? 16 meter. Lebar dia? 16 meter. Kenapa dia boleh sama? 16. Sebab dia berbentuk segi 4 Sama. Segi 4 sama. Okey, jom kita darabkan 16 darab 16. Murid-murid kalau ada kertas boleh sama-sama kira dengan cikgu. Okey? Okey. Pertama sekali kita darabkan unit dia. Meter darab meter. Meter. Meter darab meter. Meter. Meter darab meter. Meter. Meter darab meter. Meter. Meter persegi. Dia ada kuasa 2. Kan cikgu dah pesan sebelum ni. Kelas yang sebelum ni, apabila unit, kalau dia melibatkan operasi darab, unit tu akan berganda. Kalau meter darab meter, dia jadi meter kuasa 2 ni, meter persegi. Ingat lagi tak? Ingat. Kenapa meter darab meter masih jawab meter? Okey. Tapi kita tak darab dululah. Okey, kita selesaikan dulu yang 16 darab 16 ni. Okey. Sahaja cikgu nak tengok murid-murid ingat ke tak. Okey, 6 darab 6. 6 darab 6, 30. 6. 6 darab 1. 6. Tambah 3. 9. Okey, habis. 1 darab 6. 6. 1 darab 1. 1. Okey, kita tambahkan. Boleh? Boleh. Makan Okey, 6 tambah tak ada apa-apa 6. Alamak, tak muat pula. Sekejap Okey, tu dia Fik ke bawa ke sini. Okey. 6 tambah tak ada apa-apa. 6. 9 tambah 6. 16. Jadi 1 tambah 1. 250 Jadi kita dapat jawapannya apa? 256 meter persegi. persegi. Kenapa jadi meter persegi?
Sebab meter darab meter. Ada lagi satu kita tak tahu. Bila luas, unit dia meter persegi. Persegi tu unit untuk luas. Boleh murid-murid? Boleh. Okey, baik. Jelas Okey, sekarang murid-murid boleh tengok contoh yang kedua pula. Okey, yang ada gambar kotak biru. Boleh? Sedia? Boleh. Okey, apa sedia ni? Okey, David ingin menyusun cube Rubik bersisi 4 cm. Nampak tak cube Rubik tu yang warna-warni tu? Nampak. Pernah main tak benda ni? Pernah pegang tak benda ni? Pernah. Cube Rubik ni berbentuk apa? Kalau dalam bentuk 3 dimensi. Kubus. Ya, kubus. Apa ciri-ciri kubus? Masih ingat tak ciri-ciri kubus? Ingat. Apa ciri-ciri kubus yang paling penting kita kena tahu? Apa ciri yang paling penting kubus ni? Sebutkan. Siapa boleh sebutkan? Apa dia? Semua sisi Sama lurus. sama lurus. Semua sisi lurus. Sama panjang. Sama panjang. Okey, terima kasih Akif. Alhamdulillah. Itu penting tu kena ingat sampai bila-bila. Walaupun UPSR dah tak ada, tetap kena ingat ciri-ciri kubus. Kubus, panjang dia punya sisi tepi dia tu semua sama. Okey, jadi kalau sini dia kata 4, maksudnya kawan-kawan dia lain semua 4. Panjang dia 4, lebar dia 4, tinggi dia 4. Itu kita kena tahu. Okey, dia nak letakkan cube Rubik ni dalam sebuah kotak dalam gambar yang warna seperti gambar yang kotak warna biru tu. Cube Rubik tu dia nak susun dekat dalam kotak tu. Jadi dia tanya, berapakah bilangan cube Rubik yang dapat dimuatkan ataupun yang berapa dapat dimasukkan dalam kotak biru itu? Rubik tadi tu berapa banyak dia boleh dimasukkan dekat dalam kotak biru tu boleh? Jelas? Boleh. Jelas. Okey, baik. Jadi kita fahamkan soalan lagi. Panjang setiap sisi 4 cm. Ni contoh dia. Fikirkan cara. Maksudnya 4 cm, 4 cm, 4 cm lah. Itu sifat kubus. Jadi dia kata saiz kotak 16, panjang, lebar 12, tinggi dia 8. Soalan tanya dia apa? Tanya kita apa? Carikan berapa bilangan Rubik ini boleh dimasukkan dalam kotak. Jadi dia nak tahu berapa bilangan. Macam mana kita nak buat tu murid? Pertama sekali, yang pertama kita cari isi padu kotak. Kita nak tahu berapa jumlah isi padu kotak yang boleh kita isi. Macam mana nak cari isi padu? Panjang darab lebar darab Tinggi. Ini formula isi padu. Untuk mencari isi padu sesuatu kotak, sesuatu bongkar, kita ambil panjang, kita darabkan dengan lebar, darab dengan tinggi. Contohnya sekarang ni dia punya panjang berapa? 16 cm, darab 12 cm, darab 8 cm. Ada murid tanya Cikgu Suhaimi, kalau saya darabkan tak ikut turutan boleh ke? Tinggi, lebar, panjang, lebar, tinggi, panjang? Boleh, tak ada masalah. Okey, jelas? Jelas. Okey, so sekarang kita darabkan dulu. 16 cm darab 12 cm. Boleh? Boleh. Okey, murid-murid kirakan cikgu berapa? Okey, kita buat sama-sama boleh? Boleh. 2 darab 6. 12. 12. 2 darab 1. 2. Tambah 1. 3. 3. Okey, 1 darab 6. 6. 6. 1 darab 1. 1. 1. Kita tambahkan sekarang. Okey. 2. 3 tambah 6, 9. 1. Betul? cm darab cm. cm persegi. cm persegi. Dah selesai ke belum ni? Belum. Belum. Kita kena darabkan dengan berapa pula? 8. Darabkan dengan 8. 8 cm juga 8 darab 2. 16. 16. Okey. Isharis, terima kasih. Okey, 8 darab 9. 22. Berapa? 22. 72. 72 tambah 1. 73. 73. Baik. Terima kasih Akila. Terima kasih Aminah. Terima kasih Akif dan Arni. 8 darab 1. 8. Tambah 7. 15. 15. Jadi kita dapat. Okey, sorry. cm darab cm persegi. Yang persegi. cm darab dengan cm persegi. Jadi cm apa kat sini? cm kuasa 3 dekat atas namanya. Apa nama dia panggil ni?
CM apa nama dia kalau dia kuasa 3? Siapa masih ingat? Kelas sebelum cikgu dah pernah terangkan dah. CM apa dia kalau kuasa 3? Cepat. CM kuasa 2 tadi cikgu dah tolong dah persegi. Ni CM darab CM persegi. CM apa? CM padu. CM padu. Jadi murid-murid, bila melibatkan isi padu, dia punya ruang dia, okey, isi padu dia kita panggil sentimeter padu. Baik, siapakah 1536 ini? 1536 ini adalah isi padu bagi kotak itu tadi, kotak yang besar tu yang kita nak letakkan rubik. Jadi kita sekarang nak tahu berapa rubik yang boleh diletakkan. Maka kita kena carikan pula isi padu. Carikan pula isi padu rubik tadi. Okey, carikan pula isi padu rubik tadi. Okey, boleh? Boleh. Isi padu. Okey, baik. Macam mana nak cari isi padu? Panjang, darab lebar, darab tinggi. Berapa isi padu rubik tadi? Dia punya panjang lebar tinggi dia. 4 cm darab 4 cm darab 4 cm. Boleh? Boleh. Okey, so kita darabkan 4 darab 4. Yang ini kita boleh cuba. Itu 16. 16 cm darab cm. CM persegi. cm persegi. CM persegi. Okay, selesai yang ni. Okey, darabkan dengan 4 cm pula. Okey, 16 darab 4. Cikgu, yang ni saya tak boleh, saya kena buat bentuk lazim. Okey, jom kita buat bentuk lazim. Cikgu tahu ada yang tak boleh. 4 darab 6. 20. 28. 4 darab 6. 24, betul? Betul. Okey, 4 darab 1. 4. Tambah 2. 6. Okey, dapat 64. cm persegi darabkan dengan cm. CM padu. cm padu. Jadi, berapakah isi padu bagi satu rubik? 64. 64 Cikgu, kita dah cari isi padu, kita dah cari isi padu kotak, kita dah cari isi padu rubik. Sekarang kita nak cari, soalan cakap, soalan minta carikan bilangan rubik yang boleh dimasukkan ke dalam kotak tadi. Berapa bilangan dia? Ini dua-dua jawapan isi padu. Dia nak berapa bilangan? 10 rubik ke, 30 rubik ke, 25 rubik ke boleh dimasukkan? Itu yang soalan tanya. Jadi macam mana kita nak cari berapa bilangan rubik yang boleh dimasukkan murid-murid? Tengok ni ayat matematik dia. Kita ambil isi padu kotak tadi, 1536 cm padu. Kita bahagikan dengan 64 cm padu. Maksudnya kita isi padu yang besar, kita bahagikan dengan isi padu rubik tadi. Jom kita buat sama-sama bentuk lazim. Sedia? Sedia. Lazim. Okey. 64 dekat luar, boleh? Boleh. Okey. Baik. So kita ambil 3 digit terus. 153. 64 darab berapa paling hampir dengan 153? Dua. Okey, 2. 2 darab 4. 8. 2 darab 6. 12, betul? Betul. Okey, 2. Jadi kita ambil 2. 128. Okey, 3 tolak 8. Tak boleh. Boleh. Okey, jadi 10, 8, 3 total. Tolak tambah. 10 tolak 8 tambah 3. 25. 10 tolak 8 tambah 3. 5. Okey, 4 tolak 2. 2. 2. Bukan 6. Okey. 64 darab berapa 256? Ada tak? 4. 64 darab 4. Hafiz kata. Okey, jom kita tengok. 4 darab 4, 16. Okey, tambah 1 naik atas. Betul? Betul. Okey. 4 darab 6. 26. 4 darab 6, 26. 4 darab 6, 24. Tambah 1. 25. 25. Jadi kita letakkan kat sini berapa? Darab 4 dapat 256. Sifar 5 tolak 5. Sifar. 2 tolak 2.
Rifa. Okey, sekarang murid perhatikan yang cikgu nak bulatkan ni. Apa nilai dia ni? Yang cikgu bulatkan 24. Siapakah 24 itu? 24. Siapakah 24 Tiup itu? Rubik. Ya, 24 biji Tiup Rubik. Ya, cube Rubik yang apa? Yang boleh Yang boleh dimasukkan dalam kotak warna biru tadi. Jelas tak murid-murid? Jelas. Murid-murid, kalau murid-murid nak tahu, soalan ini adalah soalan contoh soalan UPSR. Okey. Ini level-level soalan UPSR lah. Okey. Cari dua nilai isi padu, satu nilai isi padu yang besar, satu nilai isi padu yang kecil. Yang kecil tu kita nak masukkan dalam kotak yang besar. Jadi kita bahagikan isi padu yang besar bahagi isi padu yang kecil, maka kita akan dapat suatu nilai. Nilai itu adalah merujuk kepada berapa bilangan isi padu yang kecil tadi yang boleh kita masukkan dalam kotak. Contoh dalam cerita ini, dia melibatkan Rubik. So berapa biji Rubik yang boleh dimasukkan? 24 biji Rubik yang boleh dimasukkan ke dalam kotak yang berisi padu 1536 cm padu. Kenapa 24? Sebab Rubik tadi setiap satu biji berisi padu 64 cm padu. Jelas? Jelas. Ini ambil pengalaman ni. Pengalaman ni ambil, oh macam gini nak cari dia. Ni ambil pengalaman. Okey? Jelas murid-murid? Jelas. Okey. Jelas. Dah habis dah. Ada soalan dekat uji diri tu. Cuba tengok tu. Zura menggunakan 240 cm render hitam untuk menghias keliling selai alas meja berbentuk segi empat sama. Berapakah panjang satu sisi? Dia dah kata dah segi empat sama. 240 digunakan untuk keliling. Jadi kalau dia nak cari satu sisi meja, luas permukaan meja. Meja itu dah tentu-tentulah berbentuk segi empat tadi dia kata. Jadi luas segi empat, panjang darab lebar. Okey, jadi murid-murid boleh cubalah soalan ni. Okey, nanti bila dah habis silibus nanti murid-murid Cikgu Saimi akan buat ulang kaji latihan. Kita akan buat latihan dekat uji diri ni, kita buat sama-sama. Nantilah kita habiskan topik dulu. Jadi murid-murid dapat tak pengalaman untuk penyelesaian masalah ruang malam ni? Dapat. Cikgu harap adalah sesuatu yang baru. Tak rugilah masuk kelas Cikgu Saimi malam ni. Ada dapat sesuatu yang baru. Dapat dengar yang baru. Ada tak dapat sesuatu? Dapat. Dapat. Ada. Wazif, ada tak? Okey tak? Tambah pengalaman setiap cikgu tu mengajar berbeza-beza, tapi konsepnya sama, cara ceritanya je lain-lain. Tapi ilmunya tetap sama, okey? Jadi sebab tu murid kena cari banyak cikgu. Sebab kita tak tahu cikgu yang mana yang sesuai dengan kita. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapatlah pengalaman berdasarkan perbincangan kita malam ni. Okey, so ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Kalau tak ada apa nak tanya, ini bukan kerja sekolah. Okey, tak ada kerja sekolah Murid cikgu sekolah cikgu pun tak ada kerja sekolah. Murid-murid yang lain ke, Wazir daripada Putrajaya, kawan-kawan daripada JB, Senai tak ada kerja sekolah. Kempas dan sebagainya tak ada kerja sekolah. Ini kelas biasa je. Cikgu buat kelas tuition malam, ulang kaji, santai. Jadi, cikgu harap murid-murid dapatlah sesuatu malam ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak. Tak ada. Okey, itu saja. Esok nak kelas lagi tak? Boleh. Boleh. Kalau boleh nanti cikgu akan buat lagi lah kelas. Nanti cikgu maklumkan dalam grup. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.